Tenaga boleh baharu dihasilkan Sarawak bukan sahaja untuk penggunaan domestik, malah bagi penuhi keperluan tenaga hijau di seluruh rantau ASEAN. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak telah dikenal pasti sebagai sebahagian inisiatif hijau ASEAN untuk bekalkan tenaga hijau kepada negara jiran dalam kalangan negara ASEAN. Ketika ini, Sarawak jana 70% tenaga hidro dan 30% tenaga gas rendah karbon. Dengan sokongan dan teknologi dari Jepun, beliau percaya Sarawak dapat menyumbang kepada usaha menghijaukan dunia. Beliau berucap pada majlis sambutan 30 tahun jalinan kerjasama antara Japanese Malaysia Association JMA dan Jabatan Hutan Sarawak di Jepun. Sementara itu, Sarawak kini melaksana agenda strategik untuk menjadi ekonomi hijau, rendah karbon dan mampan. Antara inisiatif dilaksana, Peraturan Aktiviti Karbon Hutan 2022, pemulihan lanskap hutan seluas 200,000 hektar menjelang 2030, penanaman lebih 50 juta pokok di seluruh negeri serta pengukuhan kawasan perlindungan dan pemeliharaan biodiversiti. Hutan Sarawak bukan sekadar aset ekonomi tetapi amanah untuk generasi akan datang dan Jepun kekal sebagai rakan strategik yang amat bernilai dalam usaha tersebut, khususnya menerusi sokongan berterusan JMA. Sektor pelombongan arang batu kini ada rujukan standard keselamatan lebih tersusun. Ia dengan peluncuran garis panduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam operasi kerja pelombongan arang batu 2025. Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Insinyur Muhammad Hatta Zakaria berkata, garis panduan itu bagi pastikan setiap operasi di tapak pelombongan dilaksana dengan selamat dan terkawal. Ia fokus kepada risiko operasi pelombongan, langkah praktikal bagi meminimumkan atau menghapuskan risiko sekaligus mengurangkan kecederaan akut dan penyakit kronik. Sektor pelombongan arang batu merupakan sektor penting dalam pembangunan ekonomi negara. Namun berisiko tinggi kerana operasi bawah tanah, penggunaan jentera berat dan pendedahan kepada gas mudah terbakar serta habuk arang batu. Pelaksanaan garis panduan tersebut diyakini dapat mengurangkan kadar kemalangan industri dan membudayakan amalan kerja berteraskan pencegahan dengan setiap risiko dinilai, bahaya dikawal dan nyawa dihargai. Beliau berucap merasmikan garis panduan berkenaan di muka. Mobiliti pintar dan penggunaan data dalam perkhidmatan pengangkutan awam di Sarawak terus diperkukuh dengan pelancaran aplikasi pengangkutan pintar Sarawak SSTA MIRI. Menerusi sistem itu, data operasi dikumpul, seterusnya membantu Kementerian Pengangkutan Sarawak menilai prestasi laluan. Menterinya Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ia juga menyokong keputusan dasar berasaskan data serta merancang jaringan pengangkutan awam dengan lebih efisien di seluruh negeri. That's why we need all the apps now to monitoring the number of passengers, and they can tell which routes we have more passengers so that we can adjust accordingly. So we need to, because it's still new, it's only about a year plus, so we need to monitor this. Beliau bercakap kepada media selepas menyempurnakan aplikasi SSTA di MIRI. Setakat ini, 14 bas pintar di MIRI beroperasi sebagai perintis perkhidmatan bas percuma dan SSTA akan membantu kementerian menilai jumlah penumpang serta laluan yang mempunyai permintaan tinggi. Sistem akan ditambah baik berdasarkan maklum balas pengguna sebelum diperluas ke seluruh Sarawak. Bertujuan tingkatkan standard kebersihan premis makanan di Bintulu, satu sesi dialog diadakan bersama-sama pengusaha kedai kopi, restoran dan Persatuan Pengusaha Makanan. Ia langkah awal bagi pastikan pelanggan nikmati persekitaran selamat, bersih dan berkualiti. Adun Tanjung Batu Johnny Pam berkata beberapa masalah utama dikenal pasti dan akan diambil tindakan demi keselesaan pelanggan. Normally we have a grading of the kedai kopi or restaurant with A grade, B grade and C. So I told I will need to cooperate with PDA to say that next time untuk grading, we not only on the cleanliness or outlook of the kedai kopi, also you need to go into the kitchen and see how's the cleanliness or the grading of the coffee shop or even tandas. All to into consideration. Beliau bercakap kepada pemberita selepas sesi dialog tersebut di Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu.
Golongan dewasa yang tidak menerima pendidikan formal sebelum ini berpeluang mendapatkannya menerusi program pendidikan literasi fungsian PLF 2.0 Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Program membolehkan mereka bina keyakinan diri dan berdikari dalam urusan seharian. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Datuk Muhammad Razif Sitam berkata, pendekatan PLF 2.0 diperluas dengan fokus kepada kemahiran praktikal, komunikasi dan teknologi. Pendidikan literasi untuk kemahiran dewasa LITS pula fokus kepada kemahiran literasi digital dan sosial agar masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dalam arus kemajuan dunia digital. Kedua-dua program ini beri peluang kepada masyarakat untuk kuasai kemahiran sosial, ekonomi dan digital yang penting dalam kehidupan moden hari ini. Beliau yang juga adun saribas berucap merasmikan majlis graduasi kelas PLF versi 2.0 dan LITS 2025 bahagian Betong di Debak melibatkan 66 penerima. Susulan kebakaran yang memusnahkan rumah panjang James Talib di Semanuk, Jalan Pesisir Jepak, Kuala Tatau, Bintulu pagi semalam. Perhatian khusus diberi kepada pelajar terjejas, terutama calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia dan sijil pelajaran Malaysia yang hilang dokumen penting seperti kad pengenalan dan sijil lahir. Adun Jepak Iskandar Turki berkata, langkah segera sedang diambil bagi mendapatkan dokumen baharu agar urusan akademik mereka tidak terganggu. Bantuan makanan dan keperluan asas harian turut digerakkan pasukannya melalui kerjasama pejabat daerah Bintulu dan Tatau serta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Peruntukan untuk bina semula rumah panjang yang musnah sepenuhnya dalam kebakaran itu juga akan dibincangkan. Beliau ditemui pemberita semasa meninjau lokasi kejadian di Bintulu. 102 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak dalam Ops Gegar dan Ops Sapu bermula Sabtu hingga semalam. Menurut kenyataan JIM Sarawak, mereka ditahan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959-63. Mereka kini dalam proses dokumentasi dan siasatan lanjut sebelum dikenakan tindakan undang-undang. 4 majikan turut diberi notis hadir ke pejabat imigresen bagi membantu siasatan berhubung penggajian pekerja asing tanpa izin. Sepanjang operasi 3 hari itu, 145 individu diperiksa. Pemeriksaan melibatkan premis hiburan di Bandar Miri dan penempatan pekerja kilang papan di Pekan Tatau Bintulu. Eksersis Kekar Malindo Siri 48 AB 2025 yang berlangsung di Batalion ke-13 Regimen Askar Melayu Diraja 13 RAMD Kem Pakit di Seri Aman berjaya capai objektif. Latihan sejak 3 November lalu mengukuhkan dan meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD. Menurut kenyataan Sel Risik Markas Brigade Ketiga Infanteri Malaysia, eksersis berkonsepkan peperangan melawan insurgensi melibatkan 65 pegawai dan 510 lain-lain pangkat. Perkongsian ilmu pengetahuan, doktrin serta teknik dan prosedur dalam operasi infanteri dijalin sepanjang eksersis. Majlis penutupan disempurnakan Panglima 1 Division Major Jeneral Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz mewakili TDM dan Inspektor Komander Daerah Militer 12 TPR Brigadir Jeneral TNI Agus Firman Yusmono mewakili TNI AD. Upacara menanggalkan toha pelaku eksersis jadi simbolik penutupan latihan bilateral berkenaan. Sekian berita pagi Sarawak, ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Malaysia Madani, rakyat disantuni.